Assalamualaikum dan salam sejahtera 8 Mei 2022. Sekarang jam 1.48 minit petang. Saya pun dah lama tak buat video. Video ringkas kali ni saya nak ceritakan pasal strategi untuk bulan Mei ni. Jadi kita dah habis raya. Raya mencerita dah habis. Cuma macam mana kita nak hadap bulan Mei ni lah. Okey, kebiasaannya bulan Mei untuk market kita sinonim dengan keluarnya laporan kewangan berjemaah. Mana di bulan Mei paling banyak. Macam bulan April pun ada, tapi tidak semeriah dengan bulan Mei lah. Dia lebih banyak dalam bulan Mei dan kemunculannya selalunya kebiasaannya keluar antara 20 hari bulan ke atas. Bukan kata bawah 20 tak ada. Ada. Nanti kalau kita tengok 9 hari bulan dia ada, 10 ada. Tapi kebanyakannya akan keluar antara minggu satu lagi ni lah. Minggu yang 16 hari bulan sampailah hujung nanti. Dia berbeza dengan di US. Kalau tak salah saya, earning season dia bulan April. Bila kita dah tahu yang kita dah jangkakan yang dia nak keluar dalam bulan 5 ni, jadi kita punya trading tu tak boleh lagi all in. Orang kata macam buy low dan hold, nak tunggu sampai atas. Sebabnya report tu keluar, hampir 70% orang start ambil profit. Ini in term of trader. Saya refer pada trader, bukanlah investor apa semua. Investor mungkin strategi lain, tapi trader yang mana kita buy rumors, sell on news. Ini waktu-waktu ni lah waktunya untuk kita mula merealisasikan kita punya entry. Mana kita dah entry awal dan cuba nak jual lah. Saya ambil contoh kalau kata nak cari bila dia punya anggaran ataupun kita nak agak. Itu dalam trading view, contohlah TextChamp ni. Dia dah keluar ke belum Tak ada pula kan. Selalu ada nombor ni. Coba kita ambil lain. Try Nilex. Nilex pun dah keluar. Okey, kan ada kotak nombor kat sini. Maksudnya dia lebih kurang 24 hari lagi lah. Ni dia tulis 1 Jun. Ni cuma anggaran saja. Satu lagi cara, kita akan selalunya saya akan pergi pada Malaysia Stock Biz ni. Okey. Ogos. Okey. Ini lebih stabil. So 9 Mac. So untuk next kemungkinan 9 Jun. Sebelum ni pun 11 Jun. 18 Jun. Jadi untuk Top Glove kita boleh jangka dia punya QR kemungkinan besar akan keluar bulan Jun nanti, antara 11 lah, 15 ke atas. Ini salah satu contoh lah kalau kita nak buat jangkaan. Jadi kalau kita ada satu stok yang kita rasa macam aku nak beli ni. Okey, aku nak beli. Lepas tu ingat kalau kata QR-nya lagi 24 hari. So 24 hari katalah kat sini. Harga kalau betul lah dia nak menuju QR tu nampak cantik, kita akan nampak pergerakan harga tu akan gerak dulu. Kita ambil satu contoh Evergreen. Evergreen rasanya belum keluar. Okey, tapi kita nampak harga sedang menaik jangkaan 18 hari lagi, 26 Mei lebih kurang sepanjang 2 bulan sebelum nak sampai 26 Mei nanti, katalah area sini, Mei, April, March. Sebelum ni Februari, dia dah jalan dulu Kita akan nampak orang kata macam market cuba memberi, ni kita kata buy rumors ni, buy. Nanti bila dah sampai waktu report tu keluar, mungkin ada profit taking yang merealisasikan apa saja yang kita beli kat sini. Ini yang selalu saya kata, kalau kata biasanya lah 80% kalau kata harga ni naik, kita jangkakan dia punya QR tu cantik. Kalau dia tak bergerak nak menuju QR, lagi-lagi nak dekat, maknanya ada something wrong lah. Ada satu lagi case, katalah esok baru nak keluar QR, hari ni dia jalan tiba-tiba. Lepas tu bila esok keluar tiba-tiba dia get out. Pun banyak jadi kes yang macam tu. Apa yang saya sampaikan, bila kita dah masuk bulan Mei ni, no more all in, nak beli bawah-bawah ke, lepas tu nak simpan, tak ada.
Untuk trading, kita nak gunakan trading jangka pendek saja dan cuba tumpang, keluar dah masuk, keluar dah masuk. Bila dah hujung-hujung ni, kita tak boleh lagi membayangkan kenaikan yang begitu signifikan. Contoh pada ketika ini, mungkin kita boleh bayangkan kenaikan dia di sini 20%. Lebih kurang 20%. Kemudian dari sini katalah kita entry pun kita ada kenaikan 20%. Disebabkan kita dah pernah 20% sini, 20% sini, tak bolehlah selalu memberi harapan yang bila kita entry kat sini dan kita membayangkan another 20% naik ke atas. Itu yang selalunya pandai entry tapi tak pandai keluar. Ini cerita dia. Sebab waktu kat sini semua tak nak, sini masuk tak nak, tapi kita selalu masuk yang di biasanya ujung-ujung dan kita membayangkan dia nak sampai 20%. Tu bila dia harga tu naik sikit, bila sampai katalah 10%, 15% kita tak nak jual, seterus start turun sikit. Petang dia turun sikit. Lepas tu dia turun sikit sampai harga entry, kemudian hold lagi, dia dah turun bawah daripada harga yang kita entry, maksudnya kita punya portfolio dah start merah dan kita pun stop. Bukan stop, kita tak keluar juga. Kita bagi harapan. Dan keluar dia punya QR kata bagus. Bila anasir QR ni masuk dalam kita punya trading plan, dia akan jadi, tak apalah, company bagus ni, nanti dia turun. Dia naik balik ni. Dia jadi, elok-elok kita nak trading jangka pendek, dia terus jadi jangka panjang sepanjang-panjangnya. Maksudnya, orang yang pandai entry tapi tak pandai keluar. Selalu kena macam tu lah. Saya cerita yang kata orang, saya pun selalu macam tu. Untuk bulan ni, kalau boleh kita jangan bagi harapan sangat. Kalau kata market bagi 10%, ambil. Kalau dia bagi 5%, ambil. Dia bagi as long ada untung, ambil. Okay, jadi memenangkan tema sekarang ni lebih kepada menuju QR. Jadi kalau kita nak tumpang, ada banyak cara. Kalau kata nak mencari stok, sama ada stok yang kita memang dah sentiasa tengok, ataupun yang menggunakan volume power ni. Setakat yang saya boleh kata, screener volume power ni dia kalis, orang kata kalis event lah. Dia boleh pakai bila-bila masa. Dia tak kisah market downtrend ke, uptrend ke, apa trend ke. Dia cuba mencari stok-stok yang sedang bergerak, yang ada potensi untuk bergerak. Cumanya kita kena nak masuk tu lah, kena cari tumpang, macam mana nak tumpang. Ataupun macam yang biasalah saya bagi tahu sebelum ni, kita boleh pergi dekat volume leaders. Kemudian kita boleh susun sama ada YTD, yang mana dia mempunyai pergerakan harga yang paling tinggi untuk tempoh awal tahun hingga sekarang. Jadi chart ni pun kita kena ubah YTD. YTD kalau tak lupa dia, kita ambil harga daripada harga, tak salah saya lah, harga closing saya tak ingat open ke closing, tapi kita anggap closing lah, closing lebih penting, sampai harga sekarang. Dan dia dah bergerak berjauh. Ini kalau gunakan ini pun sebenarnya dah cukup. Kita dah boleh nampak yang mana chart yang sedang uptrend, yang mana tak uptrend. Ini saja berdasarkan pergerakan setahun ni. Ingat, bukan pergerakan setahun, daripada awal tahun Januari sampai Mei sekarang. Bukan tak boleh nak tengok 1 tahun ke, nak tengok weekly ke, nak tengok 5 tahun ke. Sebab bila kita jangka pendek, sambung balik, tapi saya pun dah lupa apa cakap tadi. Kita boleh susun by year to day ni. Sebabnya bila kita gunakan sudut pandang yang begini, jadi kita punya fokus tu lebih lah. Contoh macam ni, kita nak cari ke mana nak entry dia kan. Berbanding kalau kita dah tahu nak short term untuk seminggu ke 2 minggu ke, tapi buka chart sampai ke 2-3 tahun, tak payah lah. Super juga kalau kita memang kaki suka tengok lower time frame, katalah kita biasa dengan 1 hour, tak perlulah buka chart tu sepanjang-panjang sebesar-besarnya. Biasanya kita buka chart yang lebar-lebar ni sekadar untuk mencari katalah support resistance, support lama mana pernah jadi resistance, kemudian jadi support bocor, nak jangka pendek. Sekarang ni kalau kata saya lah, ni dah cycle dah habis.
Target 1 dah kena, target 2 dah kena, cycle dah habis, dan kita tunggulah sampai hijau balik. Nanti hijau ni insyaAllah ada je. Kalau dia ada lah. Kalau tak ada, then tak payahlah entry. So cadangan saya galakkan kalau boleh untuk short term boleh cari yang macam tu. Okay. Ataupun satu lagi, kalau kata kita nak tengok, kadang-kadang ada stok yang dah bergerak Jumaat lepas yang kita cuma nak orang kata nak tumpang dia. Okay, daripada kita pilih YTD ni, kita boleh change from open. Saya pakai sekarang ni from open, tapi kan dia ada percent change tu. Maknanya perubahan harga, kalau kita ambil perubahan harga, biasa dia ambil closing price yang last candle dengan yang sebelumnya. Tapi macam ni saya ambil open dengan open hari ni je. Ni jangan confuse sangat. Cuma selain daripada kita boleh susun ni, saya nak beritahu kita boleh gunakan yang percent change ni. Contoh macam ni, contohlah katalah saya nampak Jackson. Okay, so dah sampai target. Okay, kalau saya nak entry, sama ada saya boleh gunakan konsep nak buat yang entry di tengah-tengah ke, okay, ataupun saya nak entry di breakout akan datang ke, ataupun saya nak tunggu ada signal candlestick pattern ke. Jadi ada selain daripada yang kita susun Y2D ni, kita boleh pakai yang ni juga. Contoh macam ni ILB. Okay, ni contohlah, katalah kita nampak yang saya kata bila dah sampai target kita nak entry sambungan dia, sambungan kita dah tak, katalah kita buat breakout order, sempatlah dapat sikit. Maknanya bila breakout entry ni, yang order yang biasa macam ni, kita tak buat waktu kejadian, kita dah siapkan awal. Dalam order, dalam broker masing-masing kan ada dia panggil buy stop order. Bukannya waktu ni kita nak tunggu depan screener ni, depan info sampai harga dah sampai baru nak beli. Oh payah, dan memang takkan ada masa lah. Lepas tu kalau kita pakai yang persen ni, kalau boleh jangan ambil yang stok bawah 20 sen. Sebabnya kan bawah 10 sen atau bawah 20 sen ni, dia punya pergerakan satu bit tu dah nampak tinggi. Persen dia macam tadi kan 50%, dan tak apa, fokus sebab kita nak jangka pendek ni, ambil ya atas 20 sen. Kadang orang kata kenapa atas 20 sen, kenapa tak beli yang bawah 10 sen lagi untung banyak kan. Bila kita bagi nasihat, cerita-cerita macam-macam pun, dia takkan masuk dalam kepala. Kalau nak biar rasa sendiri, untuk bawah 10 sen ni, dia ada waktu ni dia jalan, kita boleh layan. 90% dia lebih banyak tidur. Selagi dia tak sampai waktu dia nak jalan, dia akan tidur je. Kalau kita jenis yang memang ada banyak masa, memang kita boleh monitor pergerakan harga, kita boleh main cepat. Maksudnya kita lepas entry, kita nak terus jual. Sebabnya orang yang main cepat-cepat ni, dia memang dah standby. Dia sama ada dia sendiri yang standby untuk tengok market, ataupun dia di-guide oleh seseorang, sama ada dalam grup dia ke, sifu dia ke, apa ke. Itu okey lah sebab ada orang yang guide. Tapi kalau kita stand alone, lone ranger, lepas tu kita pula tak ada masa nak tengok, kalau boleh jangan layan yang cepat-cepat ni lah. Bila main cepat-cepat ni, kita target sikit. Orang kata cukup lah untuk buat geli-geli kan. Okay, yang terakhir, kalau kata jumpa yang jenis-jenis yang box trading ni pun bagus juga. Sebabnya box trading ni dia memudahkan kita untuk menunggu waktu yang sesuai untuk entry. So kalau nak confirmkan, kena carilah cerita pasal box trading. Okay, untuk saya, macam saya tunjuk kat dalam Telegram, saya masih lagi dengan home breeze ni lah. Dia naik sekejap, lepas tu turun balik. Sekarang ni pun baru lagi 8 candle daripada hari yang di entry ni. Saya tunggu sajalah nak sampai target kan. Inilah orang kata susahnya trading. Ada, kalau kita pilih chart yang kebetulannya betul, cepat sampai target. Ada ketikanya chart tak sampai target, dan paling malang di mana target tak sampai, kena stop loss. Dah lah kena stop loss lebih rendah daripada harga yang kita entry. Itu yang paling sakit. Dan ini pun dah keluar QR. Jadi dia sekarang ni lebih kepada pergerakannya, lebih kepada sentimen lah. So, untuk
contoh macam saya home base ni, saya akan tengok lah semua geng-geng kayu ni. Geng kayu export ni, Evergreen, Evia, kita ada Pohwat. Dia orang ni semua satu geng. Kalau semua nampak sama je gerak, mana kita boleh agak lah. Kalau turun lah tu, kalau naik lah tu. Fokus lambat, nampak semua sama sedang menurun. Okay lah, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.